binti Azizan, nombor metik 275120, pelajar dari UUM Cawangan, Kuala Lumpur. Hari ini saya akan membentangkan tugasan yang bertajuk Pembinaan Negara Bangsa dari Perspektif Malaysia. Terdapat 3 komponen di dalam pembinaan negara bangsa, iaitu negara, individu dan bangsa. Negara adalah satu organisasi dari sekelompok dan beberapa kelompok manusia yang sama-sama mendalami satu wilayah tertentu dan mengakui adanya satu pemerintah yang mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok dan beberapa kelompok manusia yang lain. Bangsa merujuk kepada satu komuniti yang ramai, yang terbentuk dalam sejarah dan diperautkan melalui perkongsian wilayah serta ekonomi bersama dan mempunyai unsur-unsur subjektif bersama merangkumi bahasa, budaya, sastra serta nama yang dikongsi bersama. Konsep negara bangsa adalah konsep semua masyarakat mendukung satu bangsa dan satu negara yang tegak di atas satu identiti negara yang sama dan dimanifestasikan oleh pemikiran nilai-nilai sosio budaya, lambang-lambang serta sentiasa berpegang kepada jiwa kemanusiaan dan kerohanian yang tinggi. Ciri-ciri negara bangsa. Pertama, hidup bersatu tanpa pahaman perkauman yang sempit dan terima satu nilai kebangsaan. Contoh, dasar pendidikan kebangsaan dan dasar kebudayaan kebangsaan bertujuan menyatukan penduduk dengan mewujudkan nilai yang sama sebagai nilai kebangsaan. Kedua, sebilangan besar rakyat mesti berpegang kepada ideologi politik yang sama, iaitu demokrasi liberal. Ketiga, kepercayaan dan keyakinan yang tinggi pada sistem pemerintahan dan undang-undang negara. Rakyat patuh pada undang-undang dan yakin bahawa undang-undang dan sistem pementadbiran yang diamalkan mampu memberi perlindungan dan keadilan kepada semua. Terdapat 3 tahap pembinaan negara bangsa di Malaysia. Tahap pertama, pembentukan negara dengan rakyat berbilang kaum dimulakan pada tahun 1948 bila Persekutuan Tanah Melayu ditubuhkan dan pelonggaran pemberian kerakyatan bersyarat kepada penduduk bukan Melayu. Kemerdekaan Tanah Melayu pada tahun 1957 dan diikuti penumbuhan Malaysia pada tahun 1963 sebagai tanda pembentukan negara Malaysia yang berdaulat. Tetapi interaksi dan perpaduan kaum berada pada tahap yang paling rendah. Tahap kedua, pada tahap ini di paras minimum mereka bercampur tetapi tidak bersatu, hasil mengamalkan budaya, pekerjaan dan pendidikan yang berbeza. Tahap ketiga, perbezaan di antara kaum cuba dirapatkan sebagai ikhtiar mewujudkan perpaduan dan integrasi nasional. Masyarakat telah diintegrasikan ke dalam satu bangsa dan memiliki nilai-nilai bersama dan membentuk sebuah negara dan bangsa Malaysia. Cabaran. Kita harus sentiasa berwaspada kepada ancaman luar dan kolonialisme. Nasionalisme mesti dipupuk dan diperluaskan kerana ia dapat melahirkan semangat patriotisme, iaitu sanggup berkorban demi negara dan berjuang mempertahankan negara. Melalui sejarah, seseorang itu akan dapat mengetahui dan memahami berbagai peristiwa termasuk pertubuhan, perkembangan, pembangunan, malah kemerosotan sesebuah negara, bangsa dan masyarakat. Kesimpulan, Malaysia sedang menuju ke arah sebuah negara maju dan terdedah kepada globalisasi. Pembinaan sebuah negara bangsa Malaysia yang bersatu padu diperlukan kerana Malaysia merupakan sebuah negara yang penduduknya terdiri daripada masyarakat majmuk. Sikap perkauman yang tebal bermakna Malaysia terdedah kepada konflik perkauman yang akan berlaku bila-bila masa sahaja seperti sebuah bom jangka. Menyusun semula masyarakat melalui dasar-dasar yang dijalankan selepas peristiwa 13 Mei 1969 merupakan langkah baik menuju pembentukan sebuah negara bangsa. Semangat nasionalisme menjadi pemangkin dan pelengkap kepada usaha ini. Setiap warga negara sepatutnya bersedia menggantikan nasionalisme sempit berasaskan perkauman kepada nasionalisme kebangsaan, lantas melahirkan pula semangat patriotisme yang tidak berbelah bagi terhadap negara. Sekian pembintangan saya. Terima kasih.